Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat muslimin muslimah sidang jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Malam ni saya akan berkatakan tentang tarikat sufi ataupun tasawuf. Cuma minta maaf ya, bukunya agak kurang dibawa pada malam ni. Sebenarnya tasawuf ini tidak ada dalam Islam, kerana kalimah tasawuf atau sufi itu bukan daripada bahasa Arab, tapi diarabkan kemudian. Kerana kalimah sufi atau tasawuf kalau diambil basic wordnya, kalimah asalnya daripada Arab tidak ada, langsung tidak ada. Kalimah tasawuf diambil daripada Greek, bahasa Greek atau Yunan. Asal kalimahnya filosofia ataupun filosof. Kerana dari dulu sampai sekarang, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taymiyah dalam kitabnya At-Tasawuf, dijelaskan oleh ulama-ulama salaf kita, tidak dapat dibuktikan bahawa kalimah tasawuf atau sufi daripada kalimah Arab. Tetapi oleh kerana digunakan sejak kurun keempat, akhir kurun keempat atau kelima, dan digunakan bahasa ini secara meluas pada kurun yang ketujuh, maka seolah-olah bahasa ini adalah bahasa Arab dan sekarang dah dijadikan bahasa Arab, ditulis oleh ulama-ulama kita dalam buku fikih, buku akidah, buku tafsir dan sebagainya. Maka jadilah dia kalimah Arab. Tetapi kalau kalimah ini tidak ada semasa wahyu diturunkan, semasa Rasulullah SAW hidup, kalimah ini tidak ada, maka dia tidak berhak dimasukkan dalam Islam. Kerana Islam yang dasarnya Al-Quran dan Hadis menggunakan kalimah Arab 100%. Berapa kali Quran mengatakan bilughatin arabiyyin mubin. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang fasih, yang asli, yang jelas. Jadi yang bukan bahasa Arab maka kita tak boleh masukkan dalam Al-Quran, tak masukkan dalam hadis. Menambah walaupun satu huruf dalam Al-Quran itu satu bid'ah yang besar. Menambah satu istilah dalam Al-Quran adalah hadis, yang mana agama kita adalah Al-Quran dan hadis, berpegang kepada keduanya tidak akan disesatkan. Menambah seperti itu kalimah yang tidak di dalamnya sama seperti menambah Al-Quran, sedangkan Al-Quran dan hadis atau agama kita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Quran mengatakan hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu, sudah cukupkan nikmat kamu, dan hanya meridai Islam sebagai agama kamu, dan nikmat yang paling besar adalah Islam. Jadi kita tidak perlukan selain daripada Islam. Begitu juga Allah SWT mengatakan ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak tertinggal dalam kitab yang Al-Quran hadis walaupun benda yang paling kecil. Kalau tasawuf itu satu persoalan besar, kenapa tidak ada dalam Al-Quran, kenapa tidak ada dalam hadis? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa tammat kalimatu rabbik. Apabila Rasulullah SAW diwafatkan, semua sudah selesai. Kenapa datang yang baru ni setelah 400 Hijrah ataupun selepas 400 Hijrah? Kenapa datang yang baru ni? Sedangkan kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru yang dimasukkan dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang bid'ah sesat itu sudah dipastikan dalam syarat neraka. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mengajarkan satu amal yang bukan daripada perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Berkali-kali ana khabarkan kepada antum, raddun di sini bermakna bid'un, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Baghawi di dalam tafsirnya. Begitu juga bid'un kata Ali Hasan dalam kitabnya Usulul Bid'ah, raddun ini bermakna bid'un. Begitu juga di dalam hadis yang sahih di Bukhari, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mereka cipta dalam agama kami ini yang bukan darinya, maka yang mereka cipta itu adalah bid'ah. Jadi sufi datang kemudian, tuan-tuan. Kalau kita katakan siapakah yang mewujudkan sufi di dalam ajaran Islam, yang mewujudkan sufi dalam ajaran Islam, kami akan buktikan dua orang Yahudi.
Pertama, Yahudi daripada Yaman bernama Abdullah bin Sabah. Siapa namanya? Abdullah bin Sabah. Dialah orang yang bertanggungjawab mewujudkan sufi di dalam ajaran Islam. Abdullah bin Sabah muncul wujud zaman Umar bin Khattab. Sedangkan orang seperti Abdullah bin Sabah, kalau datang ke negeri-negeri lain, kapit merah dibentang. Tetapi di kalangan orang Islam, orang ini tidak dilayan. Akhirnya dia kecewa. Dia lari ke Mesir. Maka di Mesir lah diwujudkan pahaman sufi. Bagaimana sufi dalam Islam muncul di Mesir. Siapa dikati oleh Abdullah bin Sabah? Dikati orang-orang kampung yang tidak ada pelajaran agama, maka diajarkannya tarikat sufi. Ceritanya panjang, ini cerita ringkas. Bukti-bukti ini akan kami kedepankan di depan tuan-tuan supaya tuan-tuan merasa puas terhadap apa yang kami bincangkan. Kembali kepada asal-usul kalimah sufi, saya katakan kalimah sufi datangnya daripada Yunan. Kerana diambil daripada dua kalimah yang diambil ujungnya diambil. Asalnya filosofia. Filosofia bermaksud filosof ataupun falsafah. Filosofia bermaksud filosof ataupun falsafah. Dari kalimah filosofia, sofia itu diambil daripada sufi, itu diambil daripada kalimah sofia. Kalau dalam bahasa Melayu diterjemahkan mencintai ilmu. Walaupun kalimah ini diambil daripada falsafah, saya pernah jelaskan di sini. Falsafah terbagi kepada dua. Satu, falsafah yang berkaitan dengan fizik. Fizik artinya yang berkaitan dengan dunia. Satu lagi yang berkaitan dengan alam akhirat, dinamakan metafizik, yang memperkatakan tentang alam akhirat dan memperkatakan tentang ketuhanan. Jadi falsafah ini yang diambil oleh orang-orang kita daripada Yunan yang metafizik, yang memperkatakan tentang Tuhan, memperkatakan tentang alam gaib. Saya katakan kepada tuan-tuan, kalau ingin memperkatakan tentang alam gaib, yang ingin memperkatakan tentang ketuhanan, tidak ada orang yang boleh menceritakannya. Tidak ada siapa boleh menceritakannya kecuali Allah yang di alam gaib, Tuhan kita, Rabbul Alamin. Selain daripada apa yang diwahyukan oleh Allah, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW yang sudah diajar oleh Jibril, dikhabarkan oleh Jibril kepada baginda, selainnya jangan dipakai. Jangan dipakai. Kalau dipakai juga dia akan sesat. Sebab kita tidak boleh menerokai alam gaib kecuali melalui khabar daripada yang gaib yang daripada Allah. Kalau kita terokai juga kita akan sesat. Jadi sufi saya katakan bukan daripada kalimah Arab kalimahnya, dan ajaran sufi bukan daripada orang Arab, tapi daripada Majus. Siapa dia Majus? Yunan. Yahudi sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepada kita, kepada kamu semua, kecuali kita ikut dia. Kalau ikut Yahudi dikhabarkan Al-Quran, dia sentiasa membuat kerosakan di permukaan bumi, di angkasa, di lautan. Malah Yahudi lah orang yang pertama atau kaum yang pertama membunuh para nabi. Kenapa dibunuh para nabi? Kerana nabi membawa kepada kebenaran. Dan Yahudi tidak akan redha kepada kita kerana agama kita adalah agama yang paling benar. Jadi cara Yahudi untuk menghapuskan kita dua. Satu dengan peperangan, tetapi Yahudi tidak berani memerangi kita kerana orang kita semua ingin mati syahid. Jadi Islam tidak boleh dihapuskan dengan peperangan. Jadi Islam ingin dihapuskan oleh Yahudi melalui ghazwul fikri, brainwash, penjajahan pemikiran. Bagaimana? Apa caranya? Dimasukkan ajaran sufi. Bila dimasukkan ajaran sufi, akidah kita rosak, sebagaimana kita akan buktikan. Pemikiran kita rosak, agama kita rosak, maka kita akan lemah. Maka bila lemah seperti inilah, bagi Yahudi sudah menang. Sebab orang Islam sekarang, kalau kita katakan dia kafir, dia marah. Kalau dikatakan dia kafir, dia marah. Tetapi kalau kita lihat apa itu Islam, dia tidak tahu. Yang penting cukup mengatakan diri dia Islam. Kalau dikatakan dia kafir, dia marah. Dan orang Islam sekarang kalau dikatakan sufi, semua setuju. Jadi dikafirkan orang Islam sekarang melalui ajaran sufi yang dibalut dengan Islam. Kalau Islam tidak memerlukan sufi, kenapa kita ambil sufi? Dalam ajaran sufi banyak penyelewengan. Supaya lebih jelas, siapa yang ada buku 3 orang ni boleh semak muka surat 8. Buku ini sudah diharamkan. Saya tak tahu kenapa diharamkan. Rupanya bila dia mengharamkan, arahan saja. Kerana buku ini mendedahkan dengan rujukan-rujukannya tentang sesatnya semua ajaran sufi dan tasawuf. Ya? Jika dilakukan analisis terhadap kebanyakan bahan-bahan kajian yang berkaitan dengan semua isu-isu ajaran atau doktrin dan ideologi tarikat sufi tasawuf yang sudah lama berkembang luas di tanah Melayu, maka hasilnya akan membuktikan bahawa kebanyakan kajian yang ditulis dalam bahasa Melayu yang ada sekarang terlalu terhad. Saya cuba mencari bahan-bahan untuk mengkaji sufi dalam tulisan Melayu, hampir tidak ada. Yang ada buku menceritakan hebatnya sufi, tapi asal usulnya tidak ada. Dan kemudian ini baru mula bermunculan. Ini berpunca kerana kajian tersebut amat terbatas dan lebih